Okay, so ini saya ulang balik tadi. Bila you all labelkan structure, when you want to circle the structure, okay, you circle betul-betul dekat mana tu ni benzene ring, ada hydroxyl, ada amino. Jangan buat separuh-separuh. Ada yang tak label, tengok habis-habis lah. Okay, itu dia gives you circlekan structure and labelkan functional group. Yang ini tak payah. Bahagian C ni tak payah Yang bahagian C tak payah. Sebab ini kalau kata satu functional group dalam satu compound tu baru kita boleh nyatakan homologous series ni apa. Ni kalau dah bercampur-campur tak boleh lah. Tapi kamu kena tahu lah kalau kata ada hydroxyl, maksudnya homologous series ni tu apa misalnya, alkohol. Jangan tahu functional group saja, homologous series tak tahu. Kena tahulah. Yang ni nombor 3, saturated, unsaturated. Tengok je ada carbon-carbon double bond, triple bond, itu maksudnya unsaturated. Kalau saturated maksudnya single bond, carbon-carbon, single bond. Okay, ini boleh. Ini tadi nombor 4, 4B ni. Saya nak you all draw expanded dengan condensed structure. Jangan lupa ni. Expanded dengan condensed structure. You nak dua-dua. The way you draw structure tu, you kena buat expanded dengan condensed sekali. Jadi, kena careful lah. Ada yang dia dah nyatakan dia nak homologous series apa. Formula yang sama tu boleh juga lukis homologous series yang lain. Misalnya aldehyde ni, you boleh lukis ketone. Jadi, be careful. Yang tak strict tu, misalnya ni alkohol ni you boleh juga lukis ether. Itu tak apalah. Tapi kalau dia dah strict, tapi dia dah buat OH ni maksudnya alkohol lah. Dia dah buat OH ni maksudnya dia buat alkohol. Macam yang ni dia dah kata alkohol, you tak boleh buat ether kan. Alkohol dengan ether dia kan functional group isomers. Jadi berdasarkan satu molekular formula ni boleh lukis dua-dua, tapi di sini dia nak alkohol, so you buat alkohol. Ini pun bila dah buat OH ni maksudnya alkohol lah. Tapi dia tak nyatakan yang patut dia tak nyatakan mana alkohol. Boleh jugalah saya ingat ni buat ether. Either one lah, tak apa itu. Sebab dia tak nyatakan. Okay, yang ini tadi, number 5 tadi, bila you nak classifykan carbon itu, kamu buat expanded structure dulu. Okay, expanded structure, and dia labelkan setiap satu. Carbon-carbon tu primary ke, secondary ke, tertiary ke. Okay, kalau you hanya labelkan carbon yang sp3 hybridized carbon. Yang tak ada carbon-carbon double bond, triple bond. Only carbon-carbon single bond. Okay, number 6 ni. Nombor 6. Kamu okey nombor yang tadi ni. Sebab tadi saya dah tegar yang saya berlukis structure apa semua, tapi you tak pernah dengar. Yang kita classify carbon tu. Boleh ya tadi ni? Kena ulang balik tak yang tu? Number 5 tu. Saya dah bagi contoh tadi. Kamu dapat tak apa yang saya terangkan? Boleh tak cikgu ulang balik? Yang classify carbon tu Ha. Ni boleh. Tadi saya ada lukis structure. Dekat PowerPoint pun tak boleh ke? Insert dia punya ni. Tak ada kalau dia punya pen. Dia punya. Dalam review ni dia ada untuk pen. Saya buat slideshow dia keluar tak? Dah. Saya buat kat slideshow lah. Okay, pen dia lukis kat sini. Tadi ni structure tadi saya buat macam gelang.
Macam ni. Double bond. Lepas tu saya buat ada CH3. Like that. Jadi saya kata, bila kalau kamu nak, kalaupun dia tak suruh expanded structure, kamu buat juga expanded structure supaya you boleh labelkan properly lah carbon-carbon tu supaya takut you miss. Dia tak faham apa maksud. Ada berapa carbon kat situ tak nampak kan. Ada berapa hydrogen. Jadi kamu buat expanded structure dulu. Be careful sebab sciences banyak juga yang selalu buat mistake ni. Jadi bila you lukis structure daripada skeletal tu, make sure kalau kita nak classifykan carbon, kita buat expanded structure dulu. Kita expandkan. Ini gelang ni, gelang setiap corner tu ada carbon. Okay, dia ada double bond kat sini. Ini carbon ni dia ada 2 hidrogen lah. Supaya dia 4 single bond kat situ kan. Ini ada H. Ini ada CH3. Penuhkan dengan hidrogen. Kita nak tukar. Tapi normally soalan dia akan suruh lukis expanded structure dululah sebelum kita labelkan dia. Kita buat expanded. Daripada skeletal. Ini yang atas structure yang atas ni dia buat skeletal plus dengan condense dia campur. Sekarang kita expanded structure kita buat bawah. Expanded structure. Expandkan dia. Okay, jadi dia sebenarnya ada hidrogen yang tak ditunjukkan. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Macam tu. Cukup ya. Dia punya hidrogen semua cukup. Okay, carbon. Oh, sorry. Saya tadi ni C ni ada H. So, sini sebenarnya CH3 ada 2 kan. CH3 ada 2. Saya silap. CH3 juga. CH3 kat C ni ada. CH3 ada 2. CH. Okay. Kemudian baru kita labelkan. Okay, nak ambil warna lain tak boleh. Ni. Okay, so ini adalah primary carbon lah. Sebab dia terikat dengan satu carbon. Boleh kan? Ini adalah tertiary sebab dia terikat dengan 3 carbon. Ini adalah primary. Carbon ni terikat dengan satu carbon. Carbon ni secondary. Ramai juga tahu benda yang simple je ni sebenarnya. Tapi ramai juga yang buat salah. Ini adalah secondary juga. Ini adalah tertiary. Dia tingkat dengan 3. Ini adalah secondary. Tapi yang ini, carbon yang ada double bond tu jangan klasifikasikan dia. Tak mau klasifikasikan dia. Tak mau ini tak mau. Jangan. So buat. So just leave it. Jangan pergi label dia apa-apa. Okay. Lepas tu mungkin dia nak tanya bilangan lah. Number of primary, secondary. Okay, soalan tu kata nak classify, labelkan and numberkan. How many? How many primary number of carbon tu? Different classification tu. Number of carbon primary macam tu lah Carbon primary ada 1, 2, 3. 1, 2. Secondary ada 1, 2, 3. Betul tak? Tertiary ada 1, 2. Okay, cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya compare dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je kita buat. 5, 6, 7. Carbon ni jangan. Carbon ni jangan.
Jangan pergi memasukkan dia apa-apa kelas, dia tak termasuk dalam bilangan yang kita kira tu. Kita nak cari primary, secondary, tertiary carbon saja. Ada berapa dan level dia kat mana. Itu maksud kita classifykan dia. Classify dan kita cari berapa bilangan. Mana tadi? Soalan macam ni lah Identify dan selalunya dia akan tanya berapa bilangan. Okay. Nombor 6 ni, draw the isomeric pair that represent a chain, positional, functional group for each of the following compound. Jadi berdasarkan compound yang dia bagi ni, cuba buatkan structure lagi pasangan dia. 3 lah. Dia nak chain, positional, functional group. Dengan yang ini. Maksudnya kamu kena draw 3 pasang. Okay, ini berapa carbon? 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Jadi kamu buat sini. Kalau yang ada lah, kalau yang tak ada tak payahlah. 6 carbon tadi kan? Ada lagi berapa carbon? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni adalah 1 pentanol. Jadi 1 pentanol ni, 1 pentanol. Ni soalan dia, 1 pentanol dia nak. Ni tak boleh kat sini, dia kena pakai slideshow. Baru boleh ada pen. 1 pentanol. 1 pentanol. 2, 3, 4, 5 OH at ujung ni kan. 1 pentanol ni. Okay, dia nak pasangan chain isomers. Dia nak functional group isomers. Kita buat position dululah. Functional group kita buat last. Positional isomers. Positional isomers dengan functional group isomers. Functional group. Okay. Okay. Bagi 1 pentanol. 1 pentanol 1 tu kedudukan OH pada carbon nombor 1. Jadi kita panggil 1. Lepas tu ini 5 carbon, pen lah. Alcohol all. 1 pentanol. Okay, jadi kalau nak kata chain isomers, yang A, yang B. Kalau kata nak chain isomer, maksudnya kamu lukis 1 pentanol itu. Okay. Okay, you lengkapkan dengan hidrogen lah Kamu tak kisahlah nak buat dalam bentuk expanded ke nak. Tapi jangan buat skeletal. Nak buat condense boleh, nak buat expanded boleh, atau nak campur-campur boleh. Lengkapkan dengan hidrogen dia. Okay, jadi 1 pentanol dengan struktur apa yang merupakan chain isomers. Chain isomers tu maksudnya dia berbeza dari segi dia punya carbon chain dia. Length of carbon chain, straight chain dengan branch. Tapi kedudukan OH tetap. Jadi janganlah buat 5 karbon lurus macam tu. Buat 4 karbon. Buat 4 karbon. OH pada karbon pertama. Okay. Jadi buat satu lagi karbon duduk kat sini misalnya. Jadi ini maksudnya chain isomers lah. Sebab rangka karbon itu berbeza. Yang satu adalah lurus 5 karbon. Yang ini adalah lurus dia 4 karbon. Ada satu tangan metal. Dia faham tak? Itu maksudnya chain isomers. Penuhkan dengan dia punya hidrogen. Jadi kamu kena buat pasang-pasang soalan dan apa jawapan dia. Sepasang. Jadi kena 3 pasang lah. Sebab yang kita tunjuk yang ni dan ini. Dia merupakan chain isomers macam tu. Kena tunjuk beza. Faham tak? Tak ada jawab pun. Okey ke tak okey?
Madam, Ya. yang hidrogen kena tulis ke semua? Kena. Saya abang tadi tu. Kena tulis. Saya tak tulis nak cepat. Sekarang ni saya tulis ni. Nak mesej Okey. tulis. Lepas tu yang telefon tulis. Okey. Kena tulis. Nah, kena tulis bagi complete. Allah, ni 3 pula. Kalau hidrogen dia tak betul, structure tu jadi salah. Kamu jangan tak betul hidrogen tu. Kalau joining ke dia kan, carbon-carbon you join bagi betul-betul carbon-carbon. Jangan carbon pergi join dengan hidrogen. Jangan letak tengah-tengah. Dengar saya cakap ni. Jangan letak joining tu carbon dengan tengah-tengah di antara carbon dengan hidrogen. Itu jadi salah. Join carbon dengan carbon. 2, 3, 4. Kira betul-betul. 2, 3, 4. Okey, ni 1, 2, 3, 4. Macam tu. Ya? Okey, jadi maksudnya kena buat sepasang macam tu lah. Kena buat sepasang soalan dan juga jawab dan pasangan dia yang dikatakan chain isomers. Macam tu, kena buat macam tu. Buat kat sini. Buat highlight. Kena lukis dua-dua ni. Dua-dua ni buat macam tu. Okey, kalau kata nak buat positional, jadi dia punya carbon chain tu mesti the same lah. Carbon chain tu mesti the same. Pen mana merah balik lah. Maksudnya di sini, itu soalan dia adalah 1 pentanol. OH dia duduk kat sini. Dia isomers yang dikatakan positional isomers, maksudnya dia dengan 2 pentanol. 2 pentanol lah positional. Dudukkan OH tu kita ubah. Sebab dia positional. Position OH. Sama ada position OH ataupun position substituent group. Akal tu pun boleh. Kita nak ubah. Tapi yang ni sebab soalan dia ni, dia lurus. Dia tak ada akal cabang tu. Awak saya dah ubah CH3 kat situ. Kena kira bagi betul lah. Apa silap aja hidrogen, tak cukup, kurang, terlebih. Saya akan salahkan. 1, 2, 3, so ada hidrogen 1. Ini positional lah. Sebab OH pada karbon kedua pula ni. Ni karbon pertama, ni karbon kedua. Macam tu. Jadi lukis sepasang yang menunjukkan positional. Ya, sepasang kena lukis dua-dua tu. Macam tu. Ini dan N. Tulis N atau buat macam tu. Adalah merupakan positional isomers. Okay, functional group isomers, tak muat kat sini je. Jadi, you tahu alkohol, dia functional group isomers dengan ether. Jadi, kamu lukislah. Main kat sini. Jadi, kamu buatlah alkohol, structure ini. Tak tukar pula. Alkohol ini dan juga ether lah. Ether dia C single bond O C. Dah 3, 4. Buat. Ini nak buat ether antara 2 karbon. Duduk tengah-tengah ke tak kisahlah. Di sini CH3. You akan tengok kan sama kan number of hydrogen dan karbon dia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nampak tu. Jadi, itu cara jawab dia. Lukiskan sepasang. Tunjukkan soalan bersama dengan itu. Baru dia nampak. So pasangan ni merupakan functional group isomers. Pasangan B ni positional isomers. Macam tu. Chain isomers. Boleh nampak tak? Macam ni saya nak keluar ni sekejap.
Ya, okay. So, yang ini, okay. Maksudnya ini, kalau alkin, jadi kamu boleh buat chain dia, sebab dia rantai karbon ni panjang ni. Chain boleh, yang ni lurus, kamu buat yang ada cabang. Tapi position carbon double bond fix. Jangan letak tempat lain, buat tak kedudukan nombor 1 juga. So, yang ni chain boleh, apa ni, positional, you buat kat double bond, ubah tempat. Itu position of carbon-carbon double bond kita ubah. Jadi kalau functional group isomers, kamu buat cycloalkane lah. Buat cycloalkane. Sebab alkene dengan cycloalkane dia functional group isomers. Di sini dia adalah alkane. Kamu boleh buat chain. Tapi positional tak boleh buat lah. Position dengan yang lurus tak boleh lah. Kalau position ni hak benda tu yang memang dah bercabang boleh lah. Faham tak ni? C ni. Saya tunjukkan C Karbon dia. 1, 2, 3, 4, 5 karbon. 5 karbon. Sebab dia alkene. Dia tak ada functional group. Jadi tak ada lah functional group isomers. Tapi kalau kata benda tu bercabang tak apalah. Ni dia pun lurus Dia pula nak buat functional group positional isomers because of substituent tu. Berapa karbon tadi? 5 kan? Saya lupa lah. 5 karbon kan? Mungkin 5 karbon. Kan pentane 1, 2, 3, 4, 5 5 karbon pentane. Sebab dia memang dah lurus. Jadi nak buat functional positional isomers tak boleh lah. Kita boleh buat chain boleh. Kalau kita nak buat chain isomers, jadi yang lurus 5 karbon ataupun you buat cabang 4 karbon, you buat metal kat sini. Ni kalau kamu buat metal tu duduk di sini, metal duduk di sini, jangan silap ni Kalau saya nampak, maksudnya saya tegur ni, saya tak nampak apa yang tulis. Jadi kalau you all buat macam ni, ini bukan cabang tau. Ini dia sambung juga ni sebab dia hujung-hujung karbon berterusan. Karbon ni berterusan. Jadi sama je yang ni, dua ni. Tetap 5 karbon lurus walaupun you lukis macam bengkok ke bawah, tapi itu bukan cabang sebab dia bersambung dengan karbon yang ini juga. Sama je lah. Itu cara kamu lukis dia, tapi dia bukan benda lain, dia benda yang sama. Jadi itu bukan maksud cabang. Kalau nak buat you buat nak cabang dia, maksudnya kamu buat kat karbon ni. Ini maksudnya dia lurus 4 karbon, dia ada cabang metal. Ini chain isomers. Chain isomers sebab rangka karbon dia dah berbeza. Yang soalan yang diberi tu pentane. Dia pasangan chain isomers dengan 2-methyl butane. Ini 2-methyl butane. 2-methyl. Ada masalah ke? Methyl butane. Ini pentane. Jadi itu chain isomers. Okay, kalau kata nak buat positional isomers dengan pentane ni tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak ada. Nak buat positional isomers. Positional isomers maksudnya position functional group atau substituent group. Kalau kata soalan yang diberi itu dia bercabang tak apalah. Tapi kalau dia lurus, jadi nak bezakan substituent group kedudukan tempat yang beza tak boleh. Faham tak? Sebab dia bagi lurus. Kalau kata soalan dia
Kalau yang dia bagi soalan tu macam ni, structure walaupun dia bagi alkin tapi dia bagi alkin yang bercabang. Tanya kalau soalan yang dia bagi tu kalau dia bagi structure-nya macam ni. Macam ni. Ni dia kata. So kalau kita nak buat positional isomers bagi structure ni, kita boleh buat lah, kita boleh ubah lah ini. Mita ni kita ubah tempat lain. Tak saat dia kedudukan nombor 2, so kita buat nombor 3. Duduk tahu ni. Jadi positional isomers lah. Position methyl group ni dia ubah tempat. Position of substituent group. Position tu mungkin position of functional group atau substituent group alkyl. Kita panggil substituent group. Substituent group. Position tak semestinya position functional group saja. Yang ini memang tak ada functional group, cuma dia alkane. Jadi yang dia ubah adalah substituent group lah. Boleh faham? Ada tak ya? Cikgu, yang position banyak sama yang kedua cikgu lukis tu dia ada 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mana? Yang mana? Yang ni ya? Yang ni ya? Yang ni? Tak. Yang ini contoh lain. Kalau ini soalan lain. Yang ini soalan lain. Ini saya habaq ni. Yang ini, contoh yang ini. Dia akan adalah positional isomers. Ini jangan confuse ni. Tak, soalan yang kita sekarang ni yang lurus 5 karbon kan? Lurus 5 karbon tak ada lah positional isomers. Pasangan dia tak ada positional isomers lah yang dikatakan positional isomers sebab dia lurus 5 karbon. Saya kata kalaulah soalan tu lain, ni soalan lain. Kalaulah ada soalan lain di mana dia bagi strukturnya tu dia memang ada substituent group, dia ada cabang. Jadi kalau kita nak buat positional isomers, bolehlah kita ubahkan substituent group tu, ubah kedudukan. Ni soalan lain. Faham tak? Memang ini lebih karbon lah. Tadi soalan tadi 5 karbon lurus saja. Ini 6 karbon, 5 lurus, 1 metal. Ini soalan lain, contoh lain. Soalan kita sekarang yang ini memang tak ada. Memang tak ada tak boleh buat jadi untuk yang soalan ni tak ada. Sebab kita tak boleh ubah position apa benda, tak ada. Functional group tak ada, substituent group pun tak ada pada dia sebab dia lurus. So dia tak ada positional isomers. Functional group pun tak ada. Functional group isomers pun tak ada. Functional group isomers dengan pentane tak ada. Dengan pentane tak ada Tak ada. Tak ada dia dengan apa, tak ada. Tak ada. So dia hanya boleh buat chain isomers sajalah. Dia hanya boleh buat chain isomers saja. Faham tak? Ramai yang tak pun nak faham tu. Dia hanya boleh buat ini je. Ini tak payah buat. Tak ada. Dia tak ada positional isomer, dia tak ada functional group isomers. Sebab dia lurus dan tak ada functional group. Okay. Kalau alkane dia cycloalkane yang dengan alkene. Kalau alkane tak ada functional group isomer. Kalau alkane open chain tak ada. Cycloalkane adalah dengan alkene. Okay, so itu. Madam, Ya. boleh tunjuk contoh tak yang untuk functional group isomers? Ni, saya buat B ni. Lama-lama habis saya buat ni. Mau tunjuk. Okay, B ni ya. Dia mula nak tunjuk. Tak nak tunjuk semua you buat sendiri. Okay. Walau nanti saya bagi soalan kuis ke apa, tengok faham ke tak faham.
Okey ini B tu berapa karbon Sekejap. B tadi tu okey dia 1 2 3 4 5 5 karbon. Ini satu pentin. 5 karbon, karbon double bond nombor 1. Dia panggil satu pentin. Okey. Oh tak keluar pen tangan ni. Satu pentin. 4, 5 Ini satu pentin 5 karbon, 1, 2, 3, 4, 5. Karbon double bond duduk nombor 1, dia panggil satu pentin. Nanti belajar dalam alkin, belajar penamaan dia macam mana. Setakat ni je lah saya dah buat tu. Okey, jadi kalau kita nak buat satu pentin dengan apa yang merupakan chain isomers. Tengok dulu chain isomers. Tunjuk semua lah chain isomers. Positional isomers. Semua tulis nanti dah tulis, nanti bolehlah snap hantar je. Positional isomers, functional group isomers. Okay. Jadi kalau nak buat chain isomers, lukis balik soalan yang one pentin ini. 1, 2, 3, 4, 5 Dia dengan, kalau nak buat chain, okey. Ya, kedudukan karbon double bond tetapkan. Tetap duduk hujung. Tapi dia bukan lagi lurus 5 karbon. Kita buat ada cabang. Sini. Tak boleh C duduk sini tak boleh. Dia dekat hujung sekali tak boleh Dia kena duduk dekat situ supaya kedudukan karbon double bond tetap duduk nombor 1. Memang tak berapa tahu lagi you all mungkin tak berapa tahu sangat lagi lah sebab you all tak belajar dengan lebih dalam lagi. Kalau nanti dah belajar, dah masuk grup-grup tu mungkin boleh differentiate lah. Ini maksudnya karbon double bond duduk nombor 1 juga tapi sini ada metal. Ini nama dia 2 metal 1 butene. Jadi dia lurus 4 karbon ada cabang metal. Kita kena nambakan yang dekat dengan double bond nombor 1 sini. So ini structure dia ni CH2. 1, 2, 3, 4 dah. Ini CH3. Ini CH2. Ini CH3. Kita punya structure soalan ni. One pentin. Macam tu Chain isomers. Differ by dia punya length of carbon chain and branch, number of branch. Ini first soalan yang diberi tu tak ada branch. Jadi kita buat jadi branch supaya dia dapat different carbon chain Differ by dia punya carbon chain. Rangka karbon dia berbeza. Dia jadi pendek sikit, tak panjang. Dia dah tambah jadi tangan. Itu maksudnya chain. Kalau positional, kena salin soalan tu dan apa. Jadi, one pentin dengan, kita buat two pentin lah. Make sure carbon chain tu sama. Jangan ubah. Kita ubahkan kedudukan karbon-karbon double bond saja. Two pentin. Kedudukan karbon double bond duduk nombor 2. 1, 2. Ini nombor 1. Okay, kalau nak buat functional group dia berbeza. Alkin dengan cycloalkane. Jadi alkin one pentin ni dengan ni 5 karbon kan? Buat je dah gelang 5. Gelang sesuai skeleton. Ini CH2 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 CH3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 2, 4, 6, 8, 10. Jadi cyclo
pentane misalnya. You nak buat cyclobutane pun boleh tapi ada metal cyclopentane. Boleh faham tak? Refer balik, kalau you tak faham ni, refer balik pada nota tentang chain isomer, positional isomer, functional group isomers. Functional group isomers tu dia ada pasangan-pasangan dia. Kalau you nak tanya tentang functional group isomers kan, dia ada pasangan-pasangan dia, pasangan yang mempunyai molecular formula yang sama tapi different functional group, iaitu cycloalkane dengan alkene satu, ada 4 pasang kan. Alkohol dengan ether, aldehyde dengan keton, ester dengan carboxylic acid. Contoh yang ni soalan tutorial yang ada last kali tu adalah tentang carboxylic acid. Ni carboxylic acid. Jadi kamu boleh buat functional group dia dengan ester lah. Nak spesifik kepada boleh buat chain, boleh buat positional. Okay, positional tak boleh buat tau carboxylic acid. Saya tunjuk juga. Sebab carboxylic acid memang position dia di hujung. Tapi kalau kamu, kalau benda tu dia ada different metal group kedudukan boleh lah. Tapi tu sebab dia buat lurus. Ni soalan ni dia buat carboxylic apa tadi? 1, 2, 3, 4 karbon, butanoic acid. Boleh pula yang nyala pula yang ni. Apa? Tadi tak boleh. Tak apa dah. Butanoic acid ni kan? Nak resapkan dia punya pen. Okay. Butanoic acid ni kalau kita nak buat chain isomer satu sikit. Okay, kita boleh buat kedudukan karboksil tu pasti sama Ini soalan dia 4 karbon. So chain dia maksudnya you jangan buatlah 4 karbon lurus, kita buat 3 karbon. Ada karboksil. Mita duduk tahu ni. Jadi ni 3 karbon ada cabang. Itu chain. Kalau nak buat apa di positional tak boleh lah. Sebab dia kan lurus 4 karbon, karboksil. Karboksil tu memang dia duduk di hujung je. Tak boleh nak ubah. Itu tak ada. Positional isomers tak ada. Positional isomer tak ada pasangan dengan dia. Kecuali lah carboxylic acid ni bukan lurus. Kalau kecuali lah, ini contoh lain. Kalau dia bagi carboxylic acid ni, dia bukannya lurus. Dia bercabang ni. Kalau kita nak buat positional, kan? Dia bukan berbeza daripada kedudukan functional group, tapi kedudukan substituent group. Kalau kata dia kata, okay, buatkan positional isomers dengan struktur carboxylic acid ni. Dia semua buat positional isomers. Positional isomers. Jadi maksudnya carboxylic acid ni dengan carboxylic acid lain yang rangka karbon mesti sama. 4 karbon lurus dan mita tu kita ubah kedudukan dia. Ini positional isomers lah. Ini soalan tu dan ini merupakan positional isomers. Sebab yang ini nombor 1, ini nombor 2, nombor 3, nombor 4 macam tu kan. Ini nombor 1, 2, 3, 4. Ini kedudukan nombor 3 mita ni. Ini kedudukan nombor 2. Jadi substituent group tu different position. Position ni position functional group atau substituent group. Tapi kalau nak buat positional functional group memang tak boleh. Dia memang karboksil, dia memang duduk karbon nombor 1. Dia memang di hujung.
Jadi yang kita boleh buat ni, ubahkan dia tu, ubah kedudukan substituent group. Sebab dia memang ada cabang. Kita ubah je lah metal tu duduk tempat lain pula supaya kita dapat positional. Boleh dapat tak? Faham tak? Tapi dalam kes soalan kita ni, kita tak boleh buat positional lah. Sebab dia tak boleh nak ubah karboksil. Dan dia pun tak ada cabang untuk kita ubah kedudukan. Dia tak ada substituent group untuk kita ubah. Okay? Kalau nak buat functional group, carboxylic acid. Kita nak buat functional group pula. Functional group isomers. Okay. Maksudnya carboxylic acid ni dengan ester lah. Okay. Kamu penuhkan dengan hidrogen dia. Saya dah tak sempat dah. So dengan ester. Ester tu adalah apabila C double bond O tu OR. Bukan C double bond OOH. Ini COOH. Dia COOR lah. Jadi ambil lah. Ni semua total dia 4 karbon. Okay, ambil 3 karbon. Satu lagi karbon letak sebelah sini. Nak letak kat sini 2 ke, pendekkan belah sini. Kita letak ambil 1 saja. Jadi ni ester. CH3, CH2, COO, CH3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh faham? Boleh dapat Jadi careful lah. Ada yang tak ada. Kamu ni ada ke tak ada? Ada. Dengar kan? Allahu akbaru kabira. Okey, jadi itu soalan tadi. Boleh buat Yang ini, draw all possible isomers for compound with molecular velocity. Tak tahu saya dah buat dengan you all tak. C4H10O, kamu cuba buatkan. Jangan ada functional group dia tu lebih daripada 1. Dia 1 je ada. Soalan macam ni, functional group dia 1 saja. Dalam satu structure. Okay. Dan identify the type of isomerism tu, kamu just identify bagi sepasang chain, bagi sepasang positional, bagi sepasang functional group. Buat tak? Bagi, kamu labelkan, cara dia nak buat ni, selalunya kita labelkan. Lepas tu kita nyatakan structure 1 dan 2 adalah apa dia. Macam tu. Saya macam pernah buat dengan you all dah. Hijau. Ini differences homolytic cleavage, heterolytic, senanglah. For each of the cleavage, define the term periodical electrophile, nucleophile ada dalam nota. Classify as electrophile, nucleophile or free radical. Kamu tengok je kat sini. Okay, mungkin ini agak susah juga ni sebenarnya ni, nombor B ni. Dan saya tak rasa you all punya perlu mendalam tentang ni sebab dia tak ada cakap yang type of reaction tu nak kena buat electrophilic addition ke, tak perlu yang itu. Dia sekadar buat addition, substitution, elimination je. Jadi sebenarnya tak payah belajar ni electrophile, nucleophile ni bagi you all. Ini tu complicated lah for you. Tapi kalau kamu nak buat juga soalan ni, nak tahu dalam nota ada juga dijelaskan ciri macam mana dikatakan electrophile, nucleophile. Kadang-kadang dia bagi structure tu dia tak berapa nak nampak lah electrophile ke nucleophile. Kamu kena buat Lewis structure bagi nampak sikit lah. Misalnya kadang-kadang dia yang ada lone pair, kena tunjuk benda tu lone pair. Baru kita tahu benda tu yang nucleophile.
Dia agak susah jugalah ini. Mana? Dan saya tak rasa you all nak kena sampai di titik tu sangat sebenarnya sekarang ni. Syllabus dia tu. Mana? Boleh buat tak tutorial yang ni rasanya? Nak tanya apa? Saya rasa soalan nombor Ha? saya, Buat tu. saya rasa soalan nombor 9 tak boleh buat lagi kot cikgu. Sebab macam sekat-sekat sikit. Tapi cubalah nanti kita orang cuba buat yang 9B mesti tu. Saya boleh secara umum dan simple mana depend tadi. Umum dan secara ringkas lah Yang kita ambil mungkin yang mudah cukup. Okay. Kalau kata nak kata electrophile tu, tadi tak boleh tulis kat sini. Tak. Ni dia tadi. Dia kat sini Kamu nak kena ingat secara ringkas cukup lah dulu. Jangan belajar lebih-lebih tu benda tu bukan keluar sangat pun. Jadi macam haji. Okay, nak ingat kalau kata electrophile, kamu ingat dia E+. Nucleophile and U-. Jadi yang ini electron deficient. Electron deficient species jadi dia accept electron. Nucleophile electron rich species, so dia donate electron. Jadi kita boleh nampak tu mungkin dia benda tu adalah cation. Kita buat E+ kat sini kan. Jadi dia cation. Apa lagi? Okay. Cation lah. Senang cation. Ataupun dia incomplete octet pun boleh. Incomplete octet. Sebab tu dia boleh terima elektron. Dia incomplete octet. Ciri dia. Yang ni dia anion. Dia ada elektron. Dari segi dia tu anion. Lagi dia mungkin ada lone pair. Lone pair elektron. Mungkin dia ada pi elektron. Saya ringkas. Yang ni pun kalau dia boleh expanded octet. Asalkan dia boleh receive elektron. Expanded octet. Dia boleh terima elektron. Yang ni dia boleh donate. Nucleophile dia boleh donate elektron dia. Dari segi dia ada lone pair. Dia anion. Dia ada pi elektron. Dia multiple bond lah. Dia ada carbon-carbon double bond. Dia benzene. Okay, jadi kalau kita tengok soalan tadi, kalau kamu faham benda-benda ni sikit-sikit, jadi kamu nampak ini, ammonia ni you buat Lewis structure. Dia ada, saya tak boleh nak tulis kat sini. Boleh pun, tak ada, boleh dah. Dia ada lone pair, buat Lewis structure. Dia ada lone pair, so ini adalah nucleophile. Ini free radical, so dia ada dot tu free radical. Ni air ni dia ada lone pair. Ni cation E+. Ini nucleophile. Ini dia ada negative charge ni, nucleophile. Positive charge, electrophile. Macam tu lah, kan? Ini ni, kalau you buat Lewis structure, dia incomplete octet. So, dia boleh accept. So, dia electrophile. Ini dia ada, dia like that. Ini lebih kepada kat sini. Action ni, macam carbonyl. Dia partially positive. So, electrophile. CO2. Ini nucleophile. Ini dia ada lone pair lah. Dia boleh kata dia nucleophile. Ini dia CL ni. CL ni dia ada
Dia ada lone pair pada CL ni. Nucleophile. Jadi kadang-kadang tu memang ada complicated jugalah. Sebab dia kena tengok reaction tu. Dia tengok pasangan. Sebab dia satu electrophile, satu nucleophile. Baru kita boleh tahu betul-betul nucleophile ke electrophile. Kita kena tengok dua dalam equation. Kalau yang tak obvious lah. Tak pasti kan. Kalau macam dia ada bercharge ni, obvious lah. Kalau yang tak bercharge tu, macam ni kan. Macam ni dia kata 25 periodical nucleophile. Okay, so ini plus electrophile lah. Carbocation. Electrophile. Ini dia negative charge nucleophile. Jadi dia kadang lebih baik kita tengok dalam keadaan dia dalam equation tu. Ini kena kaji. Ini incomplete octet. Incomplete octet ini electrophile. Ini nucleophile. Kita classify electrophile nucleophile ni adalah reagent yang bertindak balas. Reactant yang depan. Yang depan. Kita classify yang depan. Reactant yang bertindak balas tu. Ni dia ada pi electron. So dia nucleophile. Ini H++ kan, electrophile. Ini free radical. Saya just sekali lalu macam tu. Okay, ni kalau yang ini, maksudnya yang ini dia nak classify juga, maksudnya nanti dia ni reaction dengan seterusnya lah. Kalau kata dia nak classify yang itu juga kan, maksudnya yang benda ni nanti dia ni dia bertindak balas dengan apa pula. Itu jadi dia akan jadi reaktan dia tu, dia sebagai reaktan pula dia sebagai apa. Macam tu. Electrophile nucleophile ni adalah reaktan. Reaktan yang bertindak balas. Macam tu jadi kan dia tujuan belajar electrophile nucleophile tadi tu supaya kita boleh tulis reaction tu secara complete lah. Instead of just secara umum, addition, substitution, elimination. Masa dah tak ada Ada kelas ke break tu? Ada kelas break. Tak apalah kan, kita dah buat lama lah. Jadi satu ni je sikit. Jadi katakan yang ni, tanya saya tunjuk yang ni This one. Highlight tak? So, yang ini adalah nucleophile. Jadi kita tambah H dengan Cl dekat carbon double bond. Kita tambah H lah especially. Jadi tindak balas ni adalah electrophilic addition. Macam tu lah kalau dah belajar electrophile, nucleophile. Okay. Jadi saya stop situ. Thank you for your passion. Nampak saya nak kedai percaya komputer ke apa ni. Okay, now you all. Assalamualaikum. Saya stopkan sekarang kelas. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you.